Sah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sembelih ayam, kembali penyembelihan ayam. Jadi rukun penyembelihan adalah penyembelih, kemudian alat penyembelih dan binatang. Mana binatang mestilah halal. Okay, jadi insyaAllah kita akan sembelih. Okey, kita lihat ayam tu dia dah nyawa dia dah mati, dah hilang. Jadi cuba okey. Jadi ni ayam kita alhamdulillah telah sempurna sembelih, dah mati. Jadi ini kita dapat lihat di sini bahagian utama yang perlu putus, yang perlu terputus di bahagian leher adalah urat marih dan urat halkum. Okey, kita perlu lihat di sini adalah halkum dia. Kita telah terputus. Marih ini tak nampaklah, kebiasaan tak nampak, maka di situ kita lihat bahawa bahagian-bahagian utama telah putus, maka sahlah penyembelihan ini. Jadi insya-Allah ayam ni kita akan boleh buat masakan lah, nak masak rendang ke, nak masak kari ke, boleh masak di hari raya insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kita akan buat praktikal amali penyembelihan ayam. Kita menggunakan ayam saja kerana kambing tak ada. Jadi kita guna ayam, jadi sembelih. Jadi sebelum kita sembelih, saya nyatakan dulu bahawa rukun penyembelihan adalah ada 3 lah rukun. Yang pertama sekali adalah penyembelih itu. Yang mana penyembelih itu mestilah orang Islam. Yang mana syarat yang keduanya adalah dia bukan dalam keadaan haji tengah ihram, ataupun dia sedang ihram di dalam haji ataupun ihram dalam umrah. Okay, jadi yang keduanya, rukun yang keduanya adalah binatang disembelih. Okey, syarat binatang yang disembelih itu mestilah binatang yang halal yang dimakan. Ini seperti ayam, kambing, lembu ataupun sebagainya, binatang-binatang yang boleh dimakan. Dan mestilah ketika penyembelihan binatang itu mestilah pada satu sembelihan saja, dan dia terus matilah, nyawa dia hilang. Kemudiannya adalah alat yang disembelih. Maka alat itu mestilah tajam supaya tidak menyeksa binatang tersebut. Dan dikecualikan, yakni tidak dibolehkan menggunakan tulang seperti tulang ayam atau tulang daging binatang apa untuk dijadikan sebagai alat sembelih. Maka itu dilarang untuk digunakan. Maka sebaiknya kita gunakan pisau yang tajam, atau guna parang. Kalau kata parang, boleh guna parang. Ya, jadi itu sahaja. Jadi insya-Allah mari kita pergi ke tempat penyembelihan. Okay, jadi setelah kita melihat penyembelihan sebentar tadi, jadi dapat disimpulkan bahawa bahagian yang wajib diputuskan adalah uratnya, urat halkum, dan kemudiannya adalah urat marih. Kalau kita lihat kepada sains, maka urat marih ni dia ada di sebelah kiri dan kanan. Maka oleh itu kerana sunat untuk penyembelih dia memusing-musingkan supaya terkenanya bahagian urat marih dan urat halkum. Maka dua kawasan ini adalah menjadi rukun bagi penyembelihan untuk memastikan binatang sembelihan itu
sempurna disembelih. Maka dijelaskan nanti bahawa apakah sunat-sunat apabila kita menyembelih. Maka yang pertamanya, sunat ketika menyembelih adalah seseorang itu menghadap ke arah kiblat, dan kita ketika hendak menyembelih menyebut nama Allah dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar, ataupun boleh dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat juga untuk kita lakukan di siang hari. Sunat untuk kita lakukan di siang hari penyembelihan tersebut. Selain itu, sunat lain adalah membaringkan binatang tersebut di sebelah rusuk kanan, kemudian kita sembelih. Dan yang terakhir sekali adalah pastikan menggunakan alat penyembelihan itu adalah tajam. Menggunakan alat penyembelihan itu dengan alat yang tajam supaya tidak menyiksa binatang tersebut. Okay, jadi seterusnya, perkara yang makruh ketika kita sembelih. Ketika sembelihan, yang pertamanya adalah lawan kepada menggunakan alat yang tajam, yakni menggunakan alat yang tumpul. Hal ini kerana akan menyiksa kematian ataupun proses hilangnya nyawa binatang. Kalau kita sembelih ayam, maka akan menyukarkan ataupun menyakitkan binatang tersebut, ayam tersebut. Begitu juga ketika kita sembelih kambing, maka menggunakan alat tajam adalah sunnah. Maka kalau menggunakan alat yang tumpul, maka itu menjadi makruh. Dan dilakukan sembelihan dilakukan di hadapan binatang lain. Itu juga makruh, melakukan sembelihan di hadapan binatang lain. Kemudian menampakkan alat. Perkara makruh lain adalah menampakkan alat di binatang yang hendak disembelih. Makanya sebab itu disunahkan untuk kita menyembunyikan alat supaya tidak nampak oleh binatang yang hendak disembelih tersebut, kerana akan menimbulkan rasa takut. Dan akhir sekali adalah makruh adalah sebelum nak sembelih itu sempurnanya, kemudian kita mematahkan leher, terpotong sehingga terpatah, maka itu akan menyebabkan makruh ketika sembelihan. Dan akhir sekali adalah kita menyebutkan bahawa hikmah di dalam persembelihan. Yang pertama sekali adalah mematikan dengan cepat dan selamat. Sembelihan ini mematikan dengan cepat dan selamat tanpa kita menyiksa binatang tersebut. Kemudian mengeluarkan semua darah binatang yang ada di dalam tubuh badan binatang tersebut dengan cepat. Itu antara hikmahnya. Dan hikmah yang lain juga supaya daging itu menjadi daging yang bersih dan bermutu serta suci mengikut agama syarak, mengikut syarak yang menetapkan supaya binatang yang hendak dimakan oleh manusia itu mestilah suci daripada segala perkara yang haram, yakni bangkai. Kerana disebut dalam Al-Quran bahawa diharamkan, yakni hendaklah manusia itu makan binatang yang disembelih, bukan makan bangkai binatang. Kerana bangkai binatang itu adalah najis. Maka dengan sebab sembelihan menyebabkan kita halal makan binatang yang hendak dimakan tersebut. Dan hikmah lain juga adalah sebagai tanda penghormatan manusia kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali adalah kita tidak, dengan sembelihan ini kita tidak menyiksa binatang lain, dengan pelbagai siksaan. Dengan hanya sembelihan yang diajarkan oleh syarak, maka menyebabkan kematian itu adalah kematian yang halal di sisi agama. Jadi itu sahaja yang dapat saya sampaikan tentang teori penyembelihan. Jadi selamat beramal.